Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat dan salam sorry. Cukup kuat? Tak cukup kuat. Sorry. Sorry. Yang berhormat Datuk Timbalan Menteri, yang berbahagia Datuk Seri Dr. KSU, yang berbahagia Profesor Datuk Ketua Pengarah, pengurusi-pengurusi LPU, Naib-Naib Chancellor, Ketua-Ketua Pengarah Politek, Ketua Pengarah College Community, hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah keizinannya dapat sama-sama kita berada di majlis amanat tahun baru 2016 ini. Terima kasih diucapkan kepada semua yang hadir demi menjayakan majlis pagi ini. Saya nampak semua hadir dengan penuh keceriaan, dengan penuh semangat soaring upwards. Selamat tahun baru diucapkan kepada seluruh warga kementerian, agensi dan institusi pendidikan tinggi. Semoga semuanya diberkati dan dikurniakan kekuatan mental dan fizikal bagi menyempurnakan tanggungjawab dan amanah pada tahun ini. Saya amat teruja untuk menyampaikan mandat pertama saya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi. Besarlah harapan saya agar amanat memberi panduan kepada warga pendidikan tinggi untuk mengorak langkah dengan lebih jelas. Lebih jelas ke arah mencapai aspirasi, iaitu menyediakan pendidikan tinggi yang terbaik bagi rakyat Malaysia. Dan juga lebih jelas dalam menjadikan pendidikan tinggi Malaysia terkemuka di persada antarabangsa. Tema amanat pada tahun ini ialah pendidikan fleksibel. Dalam konteks lanskap pendidikan tinggi yang kian berubah dan berkembang, pendidikan fleksibel merupakan masa depan pendidikan tinggi negara dan membawa maksud akses pendidikan pada bila-bila masa, tanpa mengira tempat dan untuk semua lapisan masyarakat. Dalam kata mudah, anytime, anywhere, and anyone. 2015 merupakan tahun yang mana lahirnya istilah soaring upwards yang membawa maksud peningkatan yang berterusan. Soaring upwards dalam pelaksanaan dan juga soaring upwards dalam semangat warga KPT. Pada bulan Januari tahun lalu, lebih 50,000 sukarelawan IPT yang terdiri daripada mahasiswa, pensyarah dan staf telah berjaya digerakkan dengan ops pasca banjir. Ini merupakan usaha pengembelingan tenaga sukarelawan yang terbesar dalam sejarah IPT. Terima kasih semua Naib Chancellor, Datuk Seri KSU pun turun mengelumang dengan selut. Tak ada gambar yang selut tu. Pada bulan Februari pula, Universiti Heriot Ward telah dilancarkan sekaligus membawa jumlah kampus cawangan universiti luar negara terkemuka di Malaysia kepada 9. Ini merupakan angka yang tertinggi di Malaysia, di Asia.
Dengan tertubuhnya juga Asia School of Business, hasil kerjasama MIT dengan Bank Negara Malaysia, ia menandakan pengiktirafan kepada negara sebagai destinasi pendidikan tinggi berkualiti, bukan sahaja di rantau ini, tapi juga di seluruh dunia. Pada bulan Februari juga, program Public Private Research Network ataupun PPRN telah dilancarkan dan sehingga kini telah memudah cara kerjasama di antara 216 buah syarikat dengan 218 kumpulan penyelidik daripada 24 buah IPT dalam menyelesaikan masalah industri. Pada bulan April, Akademi Internet of Things ataupun IoT hasil kerjasama Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTM, dengan Samsung dilancarkan. IoT merupakan the next big thing dalam industri teknologi dunia. 7 April 2015 pula terpahat sebagai hari yang bersejarah apabila Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 Pendidikan Tinggi ataupun PPPMPT dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. PPPMPT bukan sahaja akan memacu pembangunan pendidikan tinggi negara, bahkan juga seperti mana tersebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, PPPMPT merupakan satu hala tuju yang akan menentu masa depan negara kita. Awal bulan Mei, di bulan ke bulan, banyak kejayaan pada tahun lalu. Awal bulan Mei, QS World University Ranking by Subjects telah diumumkan. Buat julung kalinya, dua universiti awam telah berjaya tersenarai dalam top 50 in the world mengikut subjek kepakaran, iaitu USM pada tanggal 31 dunia bagi subjek sains alam sekitar, dan Universiti Malaya pada tanggal ke-32 di dunia bagi subjek pengajian pembangunan ataupun developmental studies. Saya benar tepuk untuk orang lain, bukan hanya untuk universiti sendiri saja. Saya dengar tadi tepuk kata USM dan UM saja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan juga dibenarkan untuk tepuk orang lain. Pada masa yang sama, 10 IPT awam dan swasta telah berjaya mendapat 26 subjek dalam kelompok 100 terbaik dan 200 terbaik di dunia. Pertengahan 2015, program CEO fakulti telah bermula dan ramai tokoh-tokoh industri telah mengambil bahagian seperti Tan Sri Azman Mokhtar Khazanah, Datuk Sri Syed Zainal, Cosmos, Dr. Richard Parker, Rolls-Royce, Abraham Liu, Huawei, Lee Sang-hun, Samsung, Azman Ismail, Shell, dan Michaela Dinbrike, Novartis. Julai merupakan bulan yang istimewa kerana Kementerian Pendidikan Tinggi diwujudkan semula. Saya dapat merasa keseronokan warga KPT. Saya dilantik sebagai Menteri Pendidikan Tinggi dan sukacitanya Yang Berhormat Datuk Mary Yap Kian Cheng dilantik sebagai Timbalan Menteri KPT. Pada bulan Ogos, 17 pelajar ditawarkan pekerjaan bersama projek MRT negara setelah menamatkan latihan program Tunnel Mechanics and Electrician. Anjuran bersama MMC Gamuda
college community. Kerjasama ini merupakan salah satu contoh PPP ataupun Public-Private Partnership berimpak tinggi. Tidak kurang juga kemenangan kerjasama di antara college community dengan Tales University dalam bidang pelancongan. September agak rancak berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Tirai berbuka dengan 14 penyelidik negara telah diiktiraf oleh Thomson Reuters sebagai top 1% most cited researchers in the world. Pada 7 September pula, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melancarkan buku playbook pertama dalam usaha transformasi universiti bertajuk Uni-TP Green Book Enhancing University Board Governance and Effectiveness. Sekitar masa itu juga, 4 buah politeknik telah menerima akreditasi pingat emas daripada Asia Pacific Accreditation and Certification Council, APACC. Ini membawa jumlah keseluruhan politeknik Malaysia yang mendapat pingat emas kepada 7 buah, iaitu tertinggi di Asia Tenggara. Tahniah kepada politeknik dan juga kepada college community. Politeknik Malaysia juga telah mengharumkan nama negara apabila memenangi 5 pingat emas, 4 perak dan 6 gangsa di kejuaraan FIRA Robo World Cup ke-20, iaitu pertandingan bola sepak antara robot-robot pada tahun 2015 di Tokyo, di Korea. Terima kasih kerana berjaya mengharumkan imej bola sepak negara. Pada bulan Oktober, kita sekali lagi berbangga dengan kejayaan Universiti Penyelidikan Negara, di mana alhamdulillah UM telah berjaya menerobos benteng 150 in the world dalam QS World Ranking. Universiti Malaya has broken the 150 barrier. Now they are going for the 100 barrier. Tougher KPI. Tepuk kuatlah sikit, UM. Di samping itu, 4 universiti penyelidikan lain telah disenaraikan sebagai top 50 universities under 50 year old, iaitu USM di tangga 26, UTM tangga 30, UKM tangga 32 dan UPM tangga 38. Beberapa IPTS juga menunjukkan pencapaian yang membanggakan. Sunway University dan Universiti Teknologi Petronas UTP berjaya mendapat QS 5-star rating dalam beberapa kategori termasuk pengajaran, pengantarbangsaan, kebolehpasaran dan inovasi, sekaligus menempatkannya dalam kelompok yang sama seperti universiti terkemuka dunia seperti Princeton dan Stanford University. UTP, Tales University, Multimedia University, Lim Kok Wing dan Uni10 pula antara IPTS yang tersenarai dalam lingkungan top 150 to 300 di Asia. Tahniah untuk mereka. IPTS memangnya telah mula mengorak langkah dalam ranking dunia. Pada bulan November, 2 pelajar UiTM telah mengharumkan nama negara apabila memenangi pertandingan Cambridge Intervarsity Debate, mengalahkan peserta-peserta daripada universiti terkemuka dunia seperti Oxford dan Cambridge. Tidak kurang juga UIAM pula memenangi kategori English as Second Language.
Payah bagi saya nak fikir bagaimana kita boleh mengalahkan debat orang putih. Itu tak dalam skrip. Pada bulan November juga, Malaysia menjadi tuan rumah kepada sidang kemuncak ASEAN ke-27 selaku pengerusi ASEAN. Sehubungan itu, Kuala Lumpur Declaration of Higher Education telah dibentangkan dan diterima oleh semua negara ahli ASEAN. Malaysia akan merajui dua bidang utama iaitu TVET dan juga mobility melalui Quality Assurance. Penerimaan deklarasi bersejarah ini sangat bermakna kepada ASEAN Community, di mana pendidikan tinggi sebagai penggerak utamanya. Pada akhir tahun 2015, jumlah pelajar antarabangsa di Malaysia telah melebihi 114,000 orang pelajar. Pelajar antarabangsa telah menyumbang lebih 3.3 bilion ringgit kepada pendapatan negara. Terima kasih dan tahniah diucapkan kepada EMGS, Education Malaysia Global Services dan semua pihak yang telah berusaha mempromosi Malaysia dalam usaha memudah cara proses enrolment pelajar antarabangsa. Moga usaha diteruskan agar menjelang tahun 2020 nanti, sasaran kemasukan seramai 200,000 orang pelajar antarabangsa dengan sumbangan 15.6 bilion ringgit kepada ekonomi negara tercapai. Tidak boleh dilupakan juga prestasi bayaran balik yang diterima oleh pihak PTPTN yang meningkat sehingga 1.448 bilion ringgit pada tahun 2015. Keputusan mewajibkan pemotongan gaji dan menyerah hitamkan peminjam yang enggan membayar balik walaupun kurang popular. Saya pun kurang popular sekejap pada masa tersebut. Namun menunjukkan hasil yang positif demi masa depan anak-anak yang bakal memasuki IPT yang akan memerlukan dana tersebut. Saya berharap usaha ini akan diteruskan dan ditingkatkan pada tahun ini. Hadirin yang dihormati, berikut merupakan kutipan daripada kejayaan kepada tahun 2015. Terima kasih saya ucapkan kepada semua Naib Chancellor, tepukan untuk mereka yang telah bekerja kuat walaupun satu KPI demi KPI. Ada datang geleng kepala balik. Tapi maaf, mereka sporting. Timbalan Naib Chancellor, pengurusi LPU juga yang bersama-sama dengan kita pada hari ini, tepukan juga untuk mereka. Ketua-ketua eksekutif, dewan-dewan, dekan-dekan, pensyarah, penyelidik, pelajar, wakil industri, sektor swasta, ibu bapa, warga KPT dan warga pendidikan tinggi keseluruhannya. 2015 sememangnya merupakan tahun yang soaring upwards. Seterusnya, izinkan saya menyentuh beberapa cabaran isu 2016. Bermula dengan ekonomi dan keuangan. Bajet 2016 yang telah diumumkan pada Oktober 2015 telah mengambil kira keadaan ekonomi dunia yang mencabar akibat penurunan harga minyak mentah dan juga penurunan harga komoditi. Nampaknya cabaran ini akan berterusan pada tahun 2016 ini. Walau apapun yang berlaku, KPT dan warga IPT perlulah sentiasa komited, bersatu dan terus berusaha gigih untuk membela nasib rakyat serta memastikan program pendidikan tinggi terus
terlaksana dengan baiknya. Sejak awal lagi, Kementerian telah mengambil langkah untuk mengurangkan kebergantungan IPT kepada pembiayaan kerajaan dan meningkatkan kecekapan pengurusan keuangan mereka. Antara langkah-langkah yang diambil ialah memperkenalkan petunjuk prestasi utama KPI untuk meningkatkan penajaan penjanaan pendapatan sejak beberapa tahun yang lepas dan memperkenalkan beberapa strategi seperti inisiatif keberhasilan utama di bawah lonjakan 5 PPPMPT, iaitu kemampanan keuangan. Pada masa yang sama, saya merayu IPT untuk terus mengambil langkah-langkah yang kreatif untuk menjana pendapatan. Antara usaha yang boleh diambil selaras dengan lonjakan 5 Plan Pembangunan Pendidikan Tinggi termasuk mengukuhkan jalinan alumni di dalam dan juga di luar negara, membuka potensi aset ataupun to unlock the potential asset, mewujudkan ekosistem keusahawanan, mewujudkan sistem keuangan wakaf dan endowment, dan juga meningkatkan pengkomersialan idea, commercialization of ideas. Pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET merupakan salah satu fokus utama KPT pada tahun 2016 akan diarus perdanakan. Selaras dengan lonjakan keempat Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi, iaitu melahirkan graduan TVET yang berkualiti. Di bawah rancangan Malaysia ke-11, 45% ataupun 225,000 pelajar lepasan SPM disasarkan memasuki bidang TVET menjelang tahun 2020 dan jumlah ini akan meningkat ke 301,000 menjelang tahun 2025. Pengemailan pelajar pada masa ini adalah sekitar 160,000 orang pelajar setiap tahun. Sebanyak 1,5 juta pekerjaan berasaskan TVET juga akan diwujudkan menjelang tahun 2020 nanti. Dan ini menggambarkan betapa pentingnya TVET dalam lanskap pembangunan negara. Yes, true, jumlah enrolment dalam TVET perlu dipertingkatkan di peringkat politeknik dan juga college community. Jaringan Universiti Teknikal Malaysia MTUN yang terdiri daripada UTM, UTHM, UNIMAP dan UMP juga perlu memainkan peranan yang dalam meningkatkan kualiti TVET di peringkat pendidikan tinggi, terutama dalam melahirkan graduan TVET yang bukan sahaja berkualiti tapi juga berinovasi. Apabila kita menyebut tentang TVET, maka perlulah kita menyentuh tentang politeknik dan juga college community. Di akhir tahun 2015, sejumlah 96,069 orang pelajar mengikuti 92 program pengajian di 34 buah politeknik seluruh negara. Manakala tenaga pengajar di politeknik berjumlah 7,916 orang. Mulai Disember 2015, politeknik terbaru iaitu Politeknik Besut, Terengganu telah membuat pengambilan sulungnya. Alhamdulillah. Siapa tepuk ini? Pada tahun 2016, Jabatan Pendidikan Politeknik akan mempertingkatkan pengambilan pelajar dengan penubuhan politeknik baru di Bagan Datuk yang berfokus kepada bidang industri perkapalan. Seri menanti bidang pengurusan resort dan juga Politeknik Metro Tawau dalam bidang industri perkhidmatan. Tahniah kepada Tawau.
Politeknik secara keseluruhannya menyasarkan enrolment akan melebihi 100,000 pelajar menjelang tahun 2020 nanti, agar lebih ramai lepasan SPM berpeluang mengikuti TVET. Per tahun ini juga, Politeknik telah meningkatkan usaha penubuhan beberapa pusat berteknologi tinggi Malaysia Korea, Center of Technology, di bawah inisiatif Dasar Pandang ke Timur Gelombang Kedua, Look East Policy Wave 2. Bidang kerjasama yang dijalinkan merangkumi bidang otomotif, telekomunikasi, robotik serta bidang IT. Selaras dengan hasrat meningkatkan kemasukan pelajar antarabangsa, daya saing dan memperkasakan Politeknik Malaysia, saya dengan bangganya mengumumkan bahawa mulai tahun ini pelajar dari negara ASEAN berpeluang untuk mengikuti program pengajian sepenuh masa di 3 buah Politeknik Premier, iaitu Ipoh, Shah Alam dan juga Johor Bahru. Politeknik menyasarkan pengambilan pelajar luar negara sehingga 2% enrolment pelajar menjelang tahun 2020 nanti. Bagi kolej komuniti pula, sehingga November 2015, terdapat 94 buah kolej komuniti dengan enrolment sebanyak berjumlah 18,529 orang pelajar dan tenaga pengajar seramai 2,836 orang seluruh negara. Kolej komuniti berperanan untuk menyediakan peluang dan ruang akses kepada pendidikan formal dan juga tidak formal bagi pembangunan ekonomi masyarakat setempat. Kolej komuniti juga merupakan hak pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan Islam sepanjang hayat PISH yang dijangkakan berkembang sebanyak 10% pada tahun ini. Dalam usaha meneraju pendidikan fleksibel pada tahun 2016, kolej komuniti akan menambah 4 lagi program berimpak tinggi di peringkat diploma yang menggunakan kaedah pengajian secara work-based learning, menjadikan jumlah keseluruhan 15 program dan menawarkan program bersifat modular dan bertindan ataupun modular and stackable programs. Di sini juga dalam usaha membela rakyat miskin melalui pendidikan tinggi, sukacita saya mengumumkan bahawa kolej komuniti akan meneraju projek pembinaan rumah kos rendah yang menggunakan teknologi komposit dengan kos seunit rumah kurang daripada RM20,000. Cuma saya tak tahu mampu tak mampu kolej komuniti untuk melayani permintaan. Kan saya jangka selepas pelancaran ini akan ada terlalu banyak permintaan. InsyaAllah kejayaan projek ini akan mengubah nasib rakyat golongan miskin di dalam negara kita. Pembangunan pelajar merupakan fokus utama Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi Negara. Tiada yang lebih penting daripada pelajar, dan itulah sebabnya lonjakan pertama Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi berhasrat untuk melahirkan graduan yang holistik, berciri keusahawanan dan seimbang. Bagi memastikan hasrat ini tercapai, kerajaan telah memulakan projek rintis inisiatif ICGPA ataupun Integrated Cumulative Grade Point Average pada September tahun lalu. ICGPA berfungsi sebagai mekanisme pentaksiran dan pelaporan dalam bentuk spider web yang akan mengambil kira pembangunan pelajar dari segi adab, keilmuan dan keupayaan merentasi 8 domen. Di samping domen akademik, pelajar juga ditaksir dalam bidang kepimpinan, pengurusan, sukarelawanan, kemahiran komunikasi dan juga nilai. Pada tahun 2016 ini, saya menyuruh semua universiti untuk melakukan transformasi reka bentuk kurikulum agar lebih komprehensif dan relevan untuk bersedia
untuk memenuhi keperluan ICGPA. Salah satu domain yang akan dinilai di bawah ICGPA ialah kesukarelawanan. Kesukarelawanan di samping membentuk nilai kasih sayang, memberi peluang kepada pelajar untuk menyumbang kepada masyarakat dan juga meningkatkan kualiti kehidupan rakyat. Sekiranya semua 1.2 juta pelajar IPT menyertai aktiviti sukarela, bayangkan manfaat yang boleh diperolehi oleh masyarakat dan negara kita. Yayasan Sukarelawan Malaysia YSS merupakan contoh terbaik di mana sukarelawan YSS berpeluang ke Sabah, Laos, Cambodia serta banyak lagi tempat yang mereka telah berjaya mengubah kehidupan komuniti setempat. Terima kasih kepada YSS. Terdapat pelbagai aktiviti sukarelawanan yang boleh disertai pelajar. Daripada tahun ini, saya menyuruh setiap universiti menyediakan kerangka pengiktirafan penglibatan pelajar dalam aktiviti kesukarelawanan bagi menggalakkan penyertaan pelajar dalam aktiviti tersebut. Dalam usaha meningkatkan kebolehpasaran, ketersediaan dan juga kemahiran pelajar IPT untuk alam pekerjaan, pengalaman industri amat penting sekali. Itulah sebabnya pada tahun 2016, program 2U2I, 2 tahun universiti, 2 tahun universiti. I itu tak kena mengena dengan saya. 2U2I, 2 tahun industri, 2 tahun universiti, 2 tahun industri. Saya cakap lain tadi. 2U2I merupakan program work-based learning, belajar sambil bekerja, di mana pelajar akan belajar selama 2 tahun di universiti dan 2 tahun menimba pengalaman industri. Tahun 2016 akan menyaksikan UMK, Universiti Malaysia Kelantan, dan juga UMP, Universiti Putra Malaysia menawarkan program 2U2I ini. Tepukan untuk mereka. UMK mensasarkan pelajar menimba pengalaman keusahawanan bersama industri kecil dan sederhana pada tahun ketiga. Dan pada tahun keempat pula, pelajar akan fokus kepada menjalankan perniagaan sendiri. UPM pula akan menempatkan pelajar mereka di ekosistem peladangan pada 2 tahun terakhir pengajian mereka. Saya ingin mengambil peluang ini juga untuk mengingatkan warga IPT agar jangan lupa akan isu kebajikan pelajar dan sentiasa prihatin akan kekangan yang dihadapi mereka. Ambillah inisiatif untuk mengenal pasti pelajar dalam kesusahan dan yang mungkin memerlukan bantuan kita. Baru-baru ini memang timbulnya isu kebajikan dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada warga IPT yang bersungguh-sungguh menjaga kebajikan pelajar. Moga usaha diberkati akan diteruskan. Pelan pembangunan pendidikan tinggi tidak lagi menggunakan istilah human capital di dalamnya. Ini adalah kerana kita mahu berganjak daripada istilah melahirkan human capital kepada melahirkan human being. Sesungguhnya peranan IPT adalah untuk melahirkan insan demi masa depan negara kita. Pensyarah dan pegawai sokongan merupakan nadi dan roh, heart and soul kepada pendidikan tinggi. Seperti yang telah digariskan dalam lonjakan 2, Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi, iaitu kecemerlangan bakat. Universiti perlu memperkenalkan 4 laluan kerjaya
yang akan memberi peluang kepada setiap ahli akademik untuk merancang masa dan kerjaya masing-masing. Laluan yang dimaksudkan ialah pengajaran, penyelidikan, kepimpinan institusi dan juga pengamal profesional. Kementerian telah pun membuat penurunan kuasa ataupun otonomi kepada universiti awam untuk melaksanakan 4 jenis laluan kerjaya ini. Pihak KPT juga sedang menyediakan buku panduan Strengthening Career Pathways and Leadership Development bagi membantu universiti membangunkan 4 laluan kerjaya ini. Kepelbagaian ini akan merangsang inovasi serta memperkayakan budaya kecemerlangan komuniti akademik. Di bawah trek pengamal profesional, saya berbesar hati mengumumkan fasa kedua program CEO Fakulti yang akan dikembangkan dengan penyertaan 19 ketua eksekutif syarikat berkaitan kerajaan, 10 pegawai tinggi daripada pelbagai kementerian dan agensi kerajaan, termasuk ketua setiausaha negara sendiri, KS, yang juga akan turut serta di dalam program ini. Besar harapan saya bahawa dengan penyertaan mereka, pelajar cemerlang akan terdorong untuk menyertai perkhidmatan awam, sekaligus meningkatkan kualiti perkhidmatan awam negara kita. Malaysia berhasrat menjadikan inovasi sebagai peneraju pertumbuhan ekonomi negara dan membangunkan ekosistem inovasi merupakan lonjakan ketujuh dalam pelan pembangunan pendidikan tinggi kita. Melalui pendekatan quadruple helix ataupun konsep lingkaran 4 pihak, pengembangan tenaga antara akademia, industri, kerajaan dan komuniti akan mewujudkan pemindahan pengetahuan ataupun knowledge exchange bagi menjana pertumbuhan dalam bidang keutamaan negara. Pada tahun 2015, antara kerjasama yang telah membuahkan kejayaan ialah Knowledge Transfer Center Tory USM, Kursi Perbankan dan Keuangan UUM CIMB, Akademi IoT UTM Samsung dan inisiatif My Innovation Hub. Di samping itu, KPT sedang menambah baik garis panduan penempatan silang akademia industri ataupun cross fertilization bagi meningkatkan aktiviti kerjasama. Pada tahun 2016, saya menyuruh IPT untuk memberi fokus kepada kerjasama inovasi yang membawa kepada pengkomersialan idea ataupun commercialization of ideas. Dalam konteks inovasi, hasil penyelidikan R&D dapat membawa kepada pengkomersialan produk dan juga pengkomersialan idea. Pengkomersialan idea adalah apabila IPT menjadi penyelesai masalah ataupun menjadi solution provider kepada industri, komuniti serta kerajaan dengan cara menjadi pakar perunding, memberi latihan serta menjalankan kontrak penyelidikan. Antara tahun 2007 dan 2011, ROI daripada pengkomersialan idea adalah sebanyak 1.25 bilion ringgit dan ini merupakan sumber menjana pendapatan yang lumayan dan berpotensi tinggi kepada IPT dan juga negara. InsyaAllah, melalui pendekatan quadruple helix dan pengkomersialan idea, rakyat Malaysia akan dapat merasai manfaat hasil pendidikan tinggi dengan lebih nyata lagi. Baru-baru ini, dalam laporan ASEAN Research Landscape yang diterbitkan oleh Thomson Reuters, dapatan menunjukkan bahawa landscape penyelidikan Malaysia telah tumbuh sebanyak 594% antara tahun 2005-2014. Pertumbuhan Malaysia berkali ganda melebihi ASEAN iaitu 189%. USA 34%, EU 46% dan dunia 36%. Alhamdulillah,
Ini menunjukkan bahawa pelaburan kerajaan dalam usaha-usaha penyelidikan, terutama projek Universiti Penyelidikan sejak hampir 10 tahun yang lalu, kini membuahkan hasilnya. Penyelidikan telah berjaya dibudayakan di universiti kita. Lantaran itu, Universiti Penyelidikan akan terus diberikan suntikan dana untuk melaksanakan aktiviti RDCI yang berlandaskan kepada penghasilan bakat, kecemerlangan, penyelidikan dan penjanaan kekayaan berpaksikan rakyat ataupun people growth. Sehubungan itu, program penyelidikan fundamental ataupun fundamental research programs yang diterajui oleh KPT amat penting bagi menghasilkan ilmu secara berterusan. Walaupun kita maklum senario ekonomi semasa, sukacita saya ingin maklumkan bahawa grant penyelidikan bagi tahun 2016 kekal pada 470 juta ringgit. Kita akan membuat penjajaran program penyelidikan supaya berfokus kepada sektor keutamaan negara, termasuk bottom 40, perbankan Islam, penyakit tropikal, pemerkasaan belia, serta kewarganegaraan dan juga warisan. Penyelidikan yang dipacu industri dan dipacu permintaan ataupun industry driven dan demand driven akan ditingkatkan lagi untuk menyelesaikan permasalahan tertentu sektor industri dan juga komuniti. Dalam usaha untuk melaksanakan Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi dengan lebih berkesan, lonjakan 10, iaitu transformasi penyampaian pendidikan tinggi, menggariskan satu lagi inisiatif keberhasilan utama, iaitu program transformasi universiti ataupun University Transformation Program, UNI-TP. Satu daripada 8 elemen UNI-TP ialah penyediaan 5 playbooks ataupun buku panduan untuk membantu IPT mentransformasi institusi masing-masing. Buku panduan ini akan dilancarkan secara berkala pada tahun ini dan berfokus kepada governance dan kecekapan lembaga universiti, produktiviti dan keuangan, track kerjaya dan pembangunan kepimpinan, pengurusan prestasi dan juga pelaporan keuangan dan juga penjanaan dana dan endowment. Dengan ini, setiap institusi sama ada UA, IPTS, Politeknik ataupun college community haruslah membangun dan memantapkan pelan transformasi masing-masing dengan merujuk pada playbook tersebut sebagai panduan pelaksanaan. Selaras dengan pemantapan transformasi universiti dan juga penambahbaikan sistem penyampaian KPT, saya dengan bangganya mengumumkan bahawa MQA telah bersetuju untuk menerima keputusan saringan awal JPT sebelum Universiti Awam dan IPTS menyerahkan permohonan akreditasi kepada MQA. Dan juga MQA telah bersetuju menghapuskan keperluan mendapat Certificate of Quality Compliance ataupun CQC bermula tahun ini. Pelaksanaan ini akan membolehkan MQA menilai program dalam tempoh yang singkat dan tempoh piagam pelanggan yang sedia ada. Bagi IPTS pula, pada tahun lalu, KPT telah melaksanakan audit pematuhan untuk memastikan IPTS mematuhi peraturan dan peruntukan perundangan pendidikan tinggi. Sukacita dimaklumkan pada tahun 2015, 86% IPTS yang diauditkan mematuhi peruntukan Akta IPTS 1996, Akta 555 dan juga peruntukan peraturan di bawah akta tersebut. Tahniah kepada IPTS yang berkenan. Tepukan untuk mereka. Pendidikan sentiasa mengalami evolusi. Semenjak penciptaan manusia pertama iaitu Nabi Adam alaihissalam, pendidikan pada awalnya berbentuk tidak formal. Manusia menyampaikan ilmu kepada satu sama lain di dalam masjid
di dalam gereja dan juga di istana. Sememangnya universiti pertama di dunia bermula daripada masjid, iaitu Universiti Al-Harayuin di Fes, Morocco, yang diasaskan oleh wanita bernama Fatimah Al-Fihri di sekitar tahun Masehi 859. Tahniah kepada wanita. Dia tahu cerita ni, KP saya memang seronok. Dan dua TKP pun memang seronok. Jadi saya memberi penekanan sikit. Selepas itu, pendidikan menjadi lebih berstruktur dan formal. Universiti tertua di dunia barat merupakan Universiti Bologna yang terdiri pada tahun 1088. Tidak lama kemudian Universiti Oxford ditubuhkan pada tahun 1096, menjadikannya universiti menggunakan bahasa Inggeris tertua di dunia. Sebagai perbandingan, Universiti Harvard diasaskan pada tahun 1635. Seperti mana yang boleh dilihat, program formal dan berstruktur telah wujud lebih daripada 1000 tahun. Kini, teknologi telah mengubah dunia pendidikan daripada berbentuk tidak formal kepada formal. Dan evolusi pendidikan seterusnya merupakan pendidikan yang lebih fleksibel. Saya mengatakan daripada tidak formal kepada formal. Daripada formal yang dahulu kepada masa kini, kepada sistem pendidikan yang lebih fleksibel. Pada saya, pendidikan fleksibel bersifat antara bidang ataupun interdisciplinary. Bersifat antara universiti ataupun pelbagai universiti ataupun intra-universiti. Bersifat tempatan dan juga antarabangsa, localized yet globalized. Membenarkan mobiliti pelajar dan pendidik. Membenarkan pengiktirafan bersama bagi kursus dan juga pelbagai IPT. Pendidikan fleksibel mengiktiraf pendekatan pembelajaran alam maya ataupun MOOCs. Pada masa yang sama, pembelajaran secara bersemuka ataupun face to face. Pada satu hari nanti, seorang pelajar jurusan sains bernama Radi akan mengambil kelas sains alam sekitar 101 di Universiti Sains Malaysia. Semester kedua, Radi akan mengambil kelas sains alam sekitar 201 di Universiti Melaya. Pada semester seterusnya, ia memasuki kelas keusahawanan yang disampaikan melalui kaedah MOOCs, Massive Open Online Courses, yang ditawarkan oleh Sunway University. Tulis talas. Boleh, UCSI pun boleh. Itu gambaran semata-mata. Mungkin juga boleh mengambil keusahawanan UMK, Universiti Malaysia Kelantan. Sebagai tambah nilai, Radi mengikuti kursus kemahiran membaiki kereta solar di Politeknik Sultan Ibrahim. Dan juga Ibrahim Sultan. Saya kurang tidur semalam. Radi juga ke Kolej Komuniti Bayan Baru untuk belajar gamifikasi. Di akhir tempoh pengajian, Radi mendapat ijazah yang diiktiraf dan dikeluarkan bersama oleh kesemua institusi tersebut. Itulah yang saya maknakan dengan pendidikan fleksibel. Contoh di atas menggambarkan betapa uniknya pengalaman yang boleh ditawarkan IPT melalui pendidikan fleksibel. Oleh itu, pendidikan
pendekatan pendidikan fleksibel perlu diterokai dan dilaksanakan secara terancang, menyeluruh dan strategik mulai tahun 2016 ini. Dalam hal ini juga, MQA menjadi begitu penting dalam menyokong hasrat pendidikan fleksibel tanpa kompromi dalam aspek jaminan kualiti dan akreditasi. Keterbukaan MQA dalam hal ini amatlah dirhargai. Sukacita juga saya mengumumkan bahawa MQA telah diberi mandat untuk melaksanakan inisiatif MOOCs plus Credit Recognition and Transfer. Ini akan membolehkan semua kursus MOOCs dari Malaysia dan luar negara didaftarkan dalam platform MOOCs Malaysia dan diberikan kredit. Dan kredit ini boleh dipindahkan untuk tujuan penganugerahan sijil, diploma dan juga ijazah. Inisiatif pengkreditan MOOCs ini akan menjadikan pendidikan tinggi Malaysia lebih fleksibel dan terbuka serta mampu menarik lebih ramai pelajar Malaysia dan juga pelajar dari pelosok dunia. Polisi ini akan menjadi polisi utama negara yang bakal menjadi yang pertama di dunia seumpamanya. Sukacita juga saya mengumumkan bahawa MQA akan mula memperluaskan pelaksanaan program APEL, Accreditation of Prior Experiential Learning, dengan tujuan penganugerahan kredit dan akan bakal dikenali dengan APEL-C, APEL-C. Pelaksanaan APEL-C akan membolehkan pelajar mendapat pemindahan kredit dari pengalaman kerja. APEL-C akan membolehkan graduan memilih tempoh pengajian sendiri yang lebih fleksibel. Pendekatan kepada pendidikan fleksibel dapat ditingkatkan melalui inovasi yang dikenali dengan sebagai gamifikasi ataupun gamification. Gamifikasi merupakan pendekatan yang menggunakan kaedah permainan seperti video game dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Gamifikasi merupakan proses P dan P menjadikan proses PMP menjadi lebih menarik, lebih interaktif dan juga lebih engaging. Menurut kajian daripada University of Mississippi, pelajar yang belajar mata pelajaran sejarah melalui gamifikasi menunjukkan minat yang lebih tinggi dan penglibatan lebih aktif dalam mata pelajaran tersebut. Pada masa yang sama, pasaran dan permintaan untuk menghasilkan perisian gamification dijangka mencecah 2.8 bilion US dollar pada tahun 2016 dan 55.5 bilion US dollar menjelang tahun 2018. Perkembangan ini haruslah diberi perhatian oleh semua pihak kerana boleh menjadi sumber dana yang lumayan. Saya suka menyarankan supaya satu inisiatif dibentuk di kalangan mereka yang berkebolehan untuk membangunkan gamifikasi dengan menerap nilai dan budaya tempatan supaya kaedah ini di samping berjaya menjadi alat P dan P, ia juga dapat memberi kefahaman masyarakat tentang pelajar terhadap nilai budaya dan identiti negara. Sebagaimana yang telah saya katakan sebelum ini, pendidikan pada masa depan akan lebih berciri fleksibel dan berasaskan kepada teknologi. Satu lagi elemen penting dalam pendidikan tinggi ialah sifat globalnya. Di sini ada dua perkara untuk disentuh. Pertama, pendidikan perlu bersifat pelbagai bahasa ataupun multilingual. Kedua, pendidikan perlu bersifat sebagai pelbagai bidang ataupun multidisciplinary. Bayangkan seorang doktor yang juga layak dalam bidang syariah, seorang juruterbang yang layak dalam bidang undang-undang, ataupun jurutera yang juga seorang accountant bertauliah.
melahirkan seorang pelajar, melahirkan pelajar berkemahiran pelbagai bidang bukanlah satu perkara yang baru. Dan sebenarnya merupakan satu perkara biasa zaman dahulu lagi. Ibnu Sina, salah seorang pemikir terhebat zaman kegemilangan Islam, juga dikenali dengan seorang doktor dan juga pakar falsafah yang menulis dalam bidang astronomi, geografi, matematik dan juga sajak. Saintis terkenal Albert Einstein juga pernah menerbitkan lebih 150 penerbitan dalam bidang falsafah. Sombong itu, IPT perlu melihat semua reka cipta kurikulum mereka supaya berbentuk multilingual dan juga multidisciplinary. Demi menjayakan pendekatan fleksibel, kerangka pemikiran yang baru dalam konteks pendidikan tinggi diperlukan. Dalam hal ini, konsep kesepunyaan, saya ulangi, kesepunyaan ataupun commonalities perlu dihargai. Kesepunyaan merujuk kepada keadaan di mana setiap IPT daripada universiti awam dan swasta sehingga ke politeknik dan juga college community dilihat sebagai ahli-ahli dalam satu ekosistem yang lengkap. Kesemua ahli-ahli ini boleh berganding bahu menyampaikan pengalaman pembelajaran yang unik, boleh berkongsi sumber insan dan juga keuangan, boleh menjalankan penyelidikan berimpak tinggi bersama-sama, boleh mengeluarkan sijil, diploma dan ijazah bersama, boleh bekerjasama demi kebaikan keseluruhan dan bukan saja untuk institusi tersendiri. Asas kesepunyaan adalah saling hormat menghormati dan keserakanan ataupun collegiality. Orang daripada Oxford lebih senang dengan perkataan collegiate. Kesepunyaan ini bukan hanya akan memboleh penjimatan kos, tetapi boleh mengoptimalkan sumber. Saya ulangi, mengoptimalkan sumber. Payah saya nak sebut ni. Saya percaya bahawa dengan pendekatan kesepunyaan pendidikan tinggi negara kita akan menjadi negara antara negara yang terbaik di dalam dunia. Saya berharap bahawa semangat menerokai pendidikan fleksibel tersemai di kalbu hadirin. Secara peribadi, saya benar-benar percaya bahawa pendidikan fleksibel merupakan hala tuju masa depan pendidikan tinggi negara dan juga dunia. Dengan adanya teknologi, maka berubahnya lanskap pendidikan tinggi. Dengan gamifikasi, maka lebih dinamiklah P dan P. Dengan kesepunyaan, maka bersatulah IPT. Dengan pelajar dan yang pelbagai bahasa ataupun multilingual dan pelbagai bidang multidisciplinary serta terlibat dengan aktiviti kesukarelawanan, insya-Allah pendidikan tinggi negara akan terus soaring upwards pada tahun 2016 ini. Saya juga sekali lagi ingin menyatakan bahawa saya dan kementerian komited untuk pastikan rakyat Malaysia mendapat sistem pendidikan yang terbaik. Marilah kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala agar segala perancangan dan pelaksanaan dapat direalisasikan. Selamat menjalankan tugas dan selamat maju jaya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Soaring Upward. Soaring Upward. Soaring. Upward. Terima kasih.